Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pengenalan Lam Sakinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 3 ingin membincangkan sebuah tajuk iaitu Hukum Lam Sakinah. Lam Sakinah ni kita boleh nampak dia dalam keadaan sukun ataupun dalam keadaan mati. Yang kedua, lam yang berbentuk seperti bulat. Dan yang ketiga, lam yang tiada baris. Kebiasaannya kita akan jumpa lam sakinah ni dekat perkataan Arab, dekat kitab-kitab Arab, dan paling utama kita akan jumpa lam sakinah ni dekat Al-Quran itu sendiri. Contoh kalimah yang ada lam sakinah adalah Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Hukum lam sakinah ini ada pendapat daripada Imam Al-Jamzuri. Dia berkata hukmu lam alif lam fi'lu. Beliau menyatakan bahawa terdapat dua jenis lam sakinah yang terdiri daripada lam alif lam dan yang kedua lam fi'il. Apa itu lam alif lam? Kalau dalam bahasa Arab, lam alif lam ni kita panggil sebagai lam ta'rif, di mana kita sudah belajar lam ta'rif ni pada sekolah rendah dulu, iaitu alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Dan yang kedua adalah lam fi'il. Lam fi'il di mana kita sudah belajar juga, iaitu menggunakan ketiga-tiga fi'il, iaitu fi'il madi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Namun dalam Al-Quran itu sendiri sebenarnya ada 5 jenis lam sakinah yang terdiri daripada lam ta'rif, lam fi'il, lam isim, lam harfun, lam amar. Kita akan membincangkan kelima-lima jenis lam sakinah secara terperinci, bermula daripada pengertian lam ta'rif. Pengenalan Lam Ta'rif. Daripada alif lam ta'rif, dia terbahagi kepada dua, iaitu alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah ialah dibaca dengan menyatakan bunyi tanpa dengung. Contoh dia wasyajaru, wasyamsu, wadduha. Dan yang kedua ialah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah ialah memasukkan bunyi tanpa dengung juga. Iaitu seperti contoh dia wal qamaru wal ardi dan sebagainya. Tahukah anda bahawa alif lam syamsiah ia juga disebut dengan idgham syamsiah, manakala alif lam qamariyah juga disebut dengan izhar qamari. Anda kena ingat semua bahawa apabila alif lam syamsiah terdapat huruf nun, huruf nun, maka ia wajib dibaca dengan dengung. Terima kasih. Pengenalan Lam Fa'il. Seterusnya saya akan mengajar anda apa itu lam fa'il. Mari kita berkenalan dulu dengan lam fa'il. Lam fa'il adalah merupakan lam sakinah ataupun lam mati yang berada pada fa'il, iaitu kata kerja sama ada pada fa'il madhi, kata kerja yang telah berlaku, fa'il mudhari', kata kerja yang sedang berlaku ataupun yang akan berlaku, fa'il amar, kata kerja perintah. Huruf-huruf lam fa'il ini boleh berada sama ada di tengah perkataan ataupun di akhir perkataan. Cara bacaannya ada dua. Yang pertama secara izhar dan secara idgham. Mari kita tengok yang pertama secara izhar. Lam fa'il perlu dibaca secara izhar, iaitu jelas apabila huruf selepasnya bertemu huruf selain daripada huruf lam dan ra. Dalam satu ayat, kita jumpa huruf lam sakinah bertemu selepasnya selain daripada huruf lam dan ra, haruslah dibaca secara jelas. Mari kita tengok contoh yang pertama, iaitu qultum. Lam bertemu dengan huruf ta. Carinya perlu dibaca secara izhar, secara jelas. Mari kita tengok contoh yang kedua pula adalah wala taj'alna.
wala taj'alna. Jadinya huruf lam sakinah bertemu dengan huruf nun selepasnya hendaklah dibaca secara izhar, iaitu secara jelas. Kedua, kita tengok adalah secara idgham. Macam mana kita nak baca secara idgham? Okey, lam fa'il ini perlu diidghamkan secara sempurna, iaitu idgham kamil apabila huruf selepasnya bertemu dengan huruf lam dan ra. Jadinya kita perlu membaca secara sempurna. Huruf yang pertama perlu memasukkan kepada huruf yang kedua dan dibaca secara sempurna. Kita tengok contoh yang pertama. Alam naj'al lahu. Alam naj'al lahu, yang mana huruf lam sakinah bertemu dengan huruf lam bersatu. Jadinya macam mana kita nak baca? Kita perlu memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua. Kita tengok contoh yang kedua pula untuk lebih jelas. Qurrabbi, Qurrabbi, yang mana huruf lam sakinah bertemu dengan huruf ra. Jadinya huruf lam tersebut perlu memasukkan kepada huruf ra dan sebutannya akan menjadi Qurrabbi, Qurrabbi. Jadi kita bunyikan lam yang pertama tapi terus kepada huruf ra selepasnya. Saya harap semoga semua cara-cara bacaan ini dan hukum lam fa'il ini jelas untuk kita amalkan bersama. Sekian, terima kasih. Pengertian lam harfun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohani binti Wan Abdullah ingin menyambung lagi perbincangan tentang bahagian lam sakinah, iaitu lam al-harf. Hukumnya dibaca dengan izhar ketika bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali lam dan ra. Okey. Contoh yang pertama, bal aksaruhum la ya'lamun. Okey, contoh kedua, hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Okey. Masa sebut bal dan hal tu kita kena izhar, iaitu nyatakan. Lam sakinah terdapat pada perkataan hal dan bal sahaja. Hal bererti apakah dan bal bererti bahkan. Hukum kedua ialah wajib diidghamkan apabila bertemu dengan huruf lam dan ra, kecuali ketika saktah pada surah Al-Mutaffifin ayat 14. Ayatnya ialah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Semasa kita baca kalla bal tu, kita tahan nafas 2 harakat lah, macam kita sebut la, macam tu. Okay, sebelum tu saya nak tanya, boleh ke sekiranya kita tak sempat nafas, tak ada nafas, kita nak berhenti pada kalla bal? Okey. Jawapannya tak boleh, sebab di situ tanda saktah. Saktah tu bukan wakaf, tapi saktah itu adalah wasal. Okay. Sekian pencerahan daripada saya. Diharap para pendengar semua dapat faham apa yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Pengertian lam isim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amalia Yusrina binti Muhammad Yusri, SX211844 HPIH F04. Hari ini saya akan berkongsi kepada anda semua tentang bahagian lam sakinah yang seterusnya, iaitu lam isim. Lam isim terbagi kepada 2, iaitu lam isim asliyah dan lam isim zaidah. Apakah yang dimaksudkan dengan lam isim asliyah? Lam isim asliyah ialah lam sakinah yang terdapat pada isim dan ianya merupakan lam yang asli pada kalimah tersebut. Lam isim asliyah juga selalunya berada di tengah-tengah perkataan. Contohnya, salsabila, malja'a, ilma, alsinatukum. Cara membaca lam isim asliyah ialah dengan membaca secara jelas, iaitu izhar. Seterusnya ialah lam isim zaidah. Lam isim zaidah terbagi kepada 2 bahagian, iaitu lam isim zaidah lazimah dan lam isim zaidah ghair lazimah. Lam isim zaidah lazimah merupakan alif lam yang mesti ada kerana ia merupakan sebahagian daripada kalimah tersebut. Alif lam yang terdapat pada isim mausul dan juga isim zaraf. Alif lam yang terdapat pada kalimah ini tidak boleh dibuang sesuka hati. Contohnya ialah allazi,
al-ana. Dan terdapat dua cara untuk membacanya. Yang pertama ialah secara idgham apabila huruf selepasnya ialah huruf lam seperti isim mausul alladhi. Dan yang kedua ialah izhar. Wajib izhar apabila selepasnya terdapat huruf selain daripada huruf lam. Contohnya al-ana. Bahagian yang kedua bagi lam isim zaidah ialah zaidah ghair lazimah. Zaidah ghair lazimah ialah lam sakinah yang terdapat pada awal kalimah dan huruf sebelumnya ialah hamzah wasal dimulakan dengan di baris atas iaitu fathah ketika memulakan bacaan. Contohnya ialah al-abrar, al-muhsinin. Untuk pengetahuan anda, lam isim zaidah ghair lazimah ini juga dikenali sebagai lam ta'rif. Sekian itu saja daripada saya. Jumpa lagi. Pengertian lam amar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, nama saya Siti Nurhasya binti Ali Yasar. Okay, akan membentangkan tajuk lam al-am. Okay, lam al-am ialah lam sakinah. Okay, yang berada pada fi'il mudhari'. Okay, yang didahului oleh huruf atas. Okay, seperti fa dan waw dan summa. Okey, hukum bacaan lam al-am adalah izhar ya. Okey, baik kita tengok contoh lam al-am. Okey, contoh yang pertama ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa liyaqta' falyanzur. Okey, kita tengok lepas summa. Okey, lepas summa tu ada huruf lam yang bertanda sukun. Okey, itu adalah lam al-am. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, summa liyaqdu tafathahum. Okey, lepas huruf summa, lepas kalimah summa ada huruf lam. Lam yang bertanda sukun. Okey, itu adalah lam al-am. Okey, lam al-am dipergunakan untuk perintah ya, untuk perintah. Okey, namun terkadang ia juga dipergunakan untuk mukhatab. Okey, maksud mukhatab ni ialah lawan bicara ya. Okey, untuk tujuan taukid. Okey, taukid ni ialah mempertegas. Okey, seperti sabda Rasulullah SAW, lita'khudhu ma saffakum. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Okey, sekian sahaja dari saya. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kesimpulan. Okey, kita akan sambung semula iaitu kesimpulan. Okey, apa yang kami dapat simpulkan? Buat pertama adalah lam ta'rif. Okay, macam yang kita belajar tadi, lam ta'rif ada dua bahagian iaitu alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Alif lam syamsiah kita baca secara idgham iaitu kita memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Dan yang kedua adalah alif lam qamariyah iaitu kita baca secara jelas atau secara izhar. Okay, yang kedua adalah lam fi'il dan lam harfun. Kedua-dua lam sakinah ini mempunyai persamaan dari segi bacaan iaitu secara idgham dan secara izhar. Apabila bertemu lam dan ra, kita hendaklah baca secara idgham iaitu kita memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Dan yang seterusnya adalah izhar, macam biasa kita baca secara jelas. Dan yang terakhir adalah lam isim dan lam amar. Kedua-dua lam sakinah ini adalah baca secara izhar iaitu secara jelas. InsyaAllah apabila kita memahami ilmu tajwid, kita akan mudah untuk membaca Al-Quran dengan melafazkan setiap huruf dari makhrajnya yang betul, dan kita dapat menepati kadar bacaan pendek atau panjangnya serta wakaf dan ibtidak. Itu sahaja daripada kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.